Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Seri Ajilah binti Muhammad Samsir, salah seorang pengkarya dalam buku Legasi Emak, iaitu buku Kurma Daging Pujaan. Kita bersiaran untuk slot santai petang di bawah TV Universiti Kisah Hidup. Boleh follow saya di Facebook saya iaitu Seri Ajilah Muhammad Samsir. Dan hari ini saya akan kongsikan satu skill iaitu skill mengajar secara online menggunakan aplikasi Zoom. Kita sedia maklum, kita ada sangat banyak aplikasi yang boleh digunakan. Tapi hari ini saya akan khususkan kepada aplikasi Zoom sahaja. Sebab saya kalau perasan kat belakang ni, seronoknya sains bersama Cikgu Seri. Ya, saya adalah salah seorang tutor sains untuk sekolah rendah tahap 2, tahun 4, 5 dan 6. So, apa yang saya akan kongsikan hari ini adalah apa yang saya lakukan untuk saya buat kelas secara online. Okay. So, hari ini, insyaAllah saya akan kongsikan cara-caranya yang saya bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, persediaan sebelum kelas berlangsung. Bahagian yang kedua, persediaan sewaktu kelas berlangsung. Dan bahagian yang ketiga ialah persediaan selepas kelas berlangsung. Okey, untuk sebelum kelas berlangsung, saya pecahkan kepada 2 bahagian. Yang pertama ialah dari segi persediaan peralatan. So, yang paling penting untuk buka kelas online mestilah laptop. Specialnya laptop kita adalah laptop touchscreen yang didatangkan dengan pen yang boleh kita conteng-conteng. So, kita akan rasa macam kita ada dalam kelas menggunakan whiteboard, kita boleh conteng. Seronoklah sebab boleh conteng-conteng. Okay. Yang kedua, kita perlukan mikrofon supaya suara kita lebih jelas pelajar dengar. Dan yang ketiga adalah ring light, cincin cahaya. Yang mana pencahayaan ni secara peribadi saya rasa sangat penting. Bila wajah cikgu dia terkena limpahan cahaya, pelajar nampak muka kita lebih jelas. Okay, jadi insyaAllah lah fokus tu akan lebih lama. Okay. Itu dari segi peralatan. Yang kedua adalah dari segi bahan mengajar. Okey, bahan mengajar ni saya ada gunakan 3 bahagian. Saya ada gunakan 3 sumber lah. Yang pertama buku fizikal. Okey, buku fizikal contohnya kita ada buku fizikal. Kita boleh gunakanlah mana-mana buku fizikal. Okey, boleh dapat kat kedai buku. Yang kedua, kita boleh Google secara atas talian, boleh dapatkan maklumat dalam internet. Ataupun yang ketiga, buku digital. Okay, buku digital ni special. Sebab saya gunakan buku digital bawah program SAS Buddy, iaitu Island Ace, program Island Ace. Dalam buku digital dia tu memang dah lengkap dengan silibus-silibus terkini, dengan nota, dengan soalan-soalan setiap topik, soalan-soalan pula untuk combination beberapa chapter. InsyaAllah memang sangat bagus. Siapa yang berminat untuk tahu tentang buku digital Island Ace ni di bawah SAS Buddy boleh hubungi saya nanti. Okey, itu persediaan sebelum kelas berlangsung. Okey, bila menggunakan buku fizikal, okey, saya gunakan kalau tengok kat sini saya gunakan cam scanner. Okey, apa dia cam scanner ni? Cam scanner ni ialah ni. Ni kita gunakan cam scanner. Cam scanner ni untuk apa? Macam kita scan gambar buku kita dan kita masukkan dekat dalam kita punya laptop. Untuk jadikan koleksi bahan kita lah. Nanti saya akan sharekan macam mana saya kongsikan bahan yang saya dah scan tadi gunakan cam scanner. Kita boleh download aplikasi tu dalam Play Store. Okay, dalam Play Store sahaja. Google Play Store. InsyaAllah memang mudah sangat cara dia. Okay, so sekarang saya akan share screen untuk persediaan sewaktu kelas berlangsung. Okay, sewaktu kelas berlangsung, apa yang saya buat ialah, yang pertama, saya akan gunakan aplikasi Zoom. Ini dia aplikasi Zoom yang saya gunakan. Kat sini aplikasi Zoom. So sekarang meeting sedang berlangsung lah. Saya gunakan aplikasi Zoom. So kita akan gunakan aplikasi Zoom yang pertama. Yang kedua, bahan-bahan mengajar saya tadi, saya akan simpan dalam OneNote. Aplikasi OneNote. OneNote ni apa yang saya suka ialah dia seperti sebuah buku.
Okay, dia seperti sebuah buku. Yang mana dalam buku ni, dekat atas-atas ni, dia seolah-olah macam satu topik ataupun satu chapter. Yang mana dekat sebelah tepi dia ni pula ialah muka surat. Sangat mudah bila kita nak mengajar, kita klik saja topik yang kita nak ajar tadi tu, ikut muka surat dia kat tepi ni. Ni kalau tengok ni contoh saya lah, memang saya conteng habis-habis saya punya nota. Saya punya nota, dan nota ni memang berkala. Okey, apa yang saya nak bagi tahu kat sini ialah kita punya gunakan OneNote ni tadi, yang mudahnya ialah kita boleh conteng, okey, kita guna pen kita tadi kan, kita boleh padam. Okey, kita boleh besarkan. Kita boleh besarkan dan kita boleh conteng secara khusus kat mana kita nak terangkan pada pelajar. Okey, saya ambil contoh dekat kawasan sini. Nampak? Kita boleh besarkan, kita boleh padam kawasan mana yang kita tak nak, dan kita boleh tukar warna pen. Warna pen boleh tukar, macam sekarang saya guna warna merah. Okey, kita boleh khususkan. Contohnya kita kata okey, ini bahagian trakea. Okey, cuba tunjuk mana trakea kita. Kita boleh tunjuk terus pada gambar, dan anak-anak pelajar akan lebih mudah faham. Pelajar akan lebih mudah faham, mudah nampak. Dan untuk saya kata buku digital tadi kan, kita boleh dapatkan buku digital Island East tadi, dia pun menggunakan gambar yang berwarna-warni macam ni. So memang sangat membantu gambar berwarna-warni macam ni untuk pelajar-pelajar kita fokus lebih lama. Okay, so OneNote ni saya sangat cadangkan kalau nak buka kelas online, boleh gunakan OneNote ni untuk kita simpan kita punya buku macam modul kita sendiri. Macam saya setiap kali buka kelas, saya memang akan buat modul saya sendiri supaya senang saya nak ajar. Ada kat situ ada soalan, kat situ ada nota. Kenapa ada siap soalan semua ni? Sebab nanti kita akan tengok itu adalah persediaan selepas kelas kejap lagi. Okey, so memang mudah guna yang ini. Kita tengok kat sini ada topik daya. Nampak, ini contoh soalan. Soalan ni kita boleh besarkan. Kita boleh suruh student tengok, okey, cuba tengok nombor 9 sahaja. Cuba jawab soalan nombor 9. Saya akan minta pelajar jawab nombor 9 sahaja. Dan kalau perasan dekat Zoom ni dia ada ruangan chat. Untuk anak-anak tanya soalan kan. So saya akan cakap, okey, cuba hantar jawapan secara direct kepada cikgu sahaja. Boleh hantar jawapan. So anak-anak ni nanti akan jawab soalan nombor 9 sahaja. Saya terus bincang. Kenapa kita buat macam tu? Kita nak bagi supaya kita ada interaksi dua hala. Tak adalah kita ni bercakap seorang-seorang, tapi ada pelajar yang tak tahu buat apa dekat depan laptop dia. Kat depan tonggu telefon dia kan. So cara saya berinteraksi dengan student ialah saya akan minta dia jawab satu-satu soalan. Hantar direct jawapan pada saya, terus bincang. Okey, selepas itu saya akan rekodkan. Saya akan minta markah. Markah student untuk menjawab soalan tadilah. So penting sangat bila kita menyediakan soal, media kita menyediakan nota, okey, mesti disediakan dengan soalan. Sebab apa? Soalan nanti, saya dah kata tadi kan, soalan nanti kita akan gunakan sebagai maklum balas. Macam mana kita nak tahu pemahaman pelajar. Okey, ini adalah apa yang saya buat sepanjang persediaan sewaktu kelas berlangsung. Okey, pertama saya gunakan aplikasi Zoom yang berbayar lah semestinya. Sebabnya kelas saya tak lama, 1 jam sahaja. Kita buat 1 jam. Okey, dan yang kedua adalah OneNote. OneNote ni sebagai modul kita lah, nota kita sendiri untuk kita simpan. Okey. So, seterusnya ialah apa yang saya buat, persediaan selepas kelas. Okey, yang ketiga persediaan selepas kelas. Okey, untuk semua penonton TV UniKH, untuk yang ketiga, ini yang part paling penting lah. Kita sebagai tutor ataupun kita kata guru peribadi lah kan. Kita tak tahu sangat macam cikgu kat sekolah, dia dah ada slot ambil record dengan anak-anak kan. Tapi macam kita, untuk kita jadi tutor yang special di mata ibu bapa, apa yang kita perlu buat ialah kita buat record. Yang pertama kita buat RPH, rancangan pengajaran harian, dan juga RPM, rancangan pengajaran mingguan. Itu untuk record kita. Kita dah ajar pelajar-pelajar sekian sampai topik keberapa supaya kita tak lost track. Kita kelas ada banyak ni. Student ada ramai ni. Jadi kita kena keep track, kena sentiasa buat record.
yang pertama. Yang kedua, markah tadi. Kan saya kata saya akan sentiasa buat soalan, jawab soalan. Kenapa nak jawab soalan? Daripada situ kita tahu kita syok sendiri ataupun memang pelajar faham apa yang kita sampaikan. So daripada pencapaian pelajar ni tadi, saya akan gunakan aplikasi WhatsApp. Semua orang ada WhatsApp kan? Okey. So WhatsApp ni tadi apa yang saya buat, saya akan WhatsApp secara peribadi ibu bapa masing-masing. Saya akan bagi tahu perkembangan dan pencapaian anak-anak. Macam kita sebagai ibu bapa, kita suka bila cikgu kata, puan, tuan, anak tuan puan ni memang sangat bagus dalam kelas, dia contribute dalam kelas, suka menjawab soalan. Kita suka kan bila dapat feedback macam ni daripada cikgu. Jadi saya sendirilah sebagai tutor, apa yang saya buat, saya akan WhatsApp, Assalamualaikum tuan atau puan, saya akan berikan sedikit perkembangan tentang anak-anak tuan atau anak puan dalam kelas saya. So saya pun akan cerita sikitlah pencapaian untuk topik sekian, macam mana secara perlukan latihan lebih banyak di rumah ke, perlu belikan buku latihan ke, saya akan bagi tahu pada ibu bapa melalui WhatsApp. Okay, so kita buat, saya akan buat apa yang yang saya suka, apa yang cikgu buat. Saya akan buat apa yang saya nak cikgu buat. Okay. So kita suka kan kalau cikgu datang bagi tahu perkembangan anak kita. So itulah yang saya buat pada ibu bapa yang menghantar anak-anak dalam kelas saya. Okay, so pada semua penonton TV UniKH di luar sana yang mahu membuka kelas secara online ataupun mahu buku digital, mengetahui lebih lanjut tentang buku digital Island Ace di bawah program SAS Buddy, boleh hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu tuan puan sehabis baik. Boleh juga hubungi saya melalui nombor telefon 016 980 4669. Okey, saya ulang kembali, boleh yang nak buka kelas secara online ataupun yang nak mengetahui lebih lanjut tentang program Island Ace di bawah SAS Buddy, buku digital SAS Buddy, boleh hubungi saya 016 980 4669. Okey, jangan malu, jangan segan, sama-sama kita sebarkan manfaat ilmu yang kita ada ni, kita bantu anak-anak di luar sana untuk dapatkan ilmu pengetahuan yang lebih mudah, akses hanya di hujung jari. Macam tu. Okey, sekian saja dari saya. Semoga ada yang mendapat manfaatnya sedikit dari perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.